9-year-old Shanti met 10-year-old Navneet, the son she died giving birth to. Mother and son meet for the first time. They pointed at me and asked Shanti Devi, "Who is that?" And she said, "That is my son." "How did you recognize him?" She said, "My soul has recognized his soul." And she began to cry. Shanti Devi dikenali sebagai Luddi Devi pada 18 Januari 1902 hingga 4 Oktober 1925 dalam kehidupan lampaunya yang mendakwa adalah seorang wanita India yang mendakwa mengingati kehidupannya yang terdahulu dan menjadikan subjek penyelidikan penjemaan semula. Sebuah suruhanjaya yang ditubuhkan oleh pemimpin politik India, Mahatma Gandhi, menyokong dakwaannya, manakala laporan lain oleh penyelidik Balchat Nahata mempertikaikannya. Selepas itu, beberapa penyelidik lain menemubualnya dan menerbitkan artikel dan buku tentangnya. Shanti Devi dilahirkan di Delhi, India sebagai seorang gadis kecil pada tahun 1930-an. Dia mula mendakwa mengingati kehidupan masa lalu. Menurut beberapa sumber, ketika dia berusia kira-kira 4 tahun, dia memberitahu ibu bapanya bahawa rumah sebenarnya adalah di Mathura, di mana suaminya tinggal, kira-kira 145 kilometer dari rumahnya di Delhi. Kerana kecewa dengan ibu bapanya, dia melarikan diri dari rumah pada usia 6 tahun, cuba mencapai Mathura. Di rumah, dia menyatakan di sekolah bahawa dia telah berkahwin dan telah meninggal dunia 10 hari selepas melahirkan seorang anak. Ditemubual oleh guru dan guru besarnya, dia menggunakan perkataan dari dialek Mathura dan mendedahkan nama suaminya saudarganya, iaitu Kedar. Her name was Lugdi, and her husband was a man called Kedarnath Chobe. Shanti was able to describe the town in astonishing detail, even though she had never been there. Guru besar menemui seorang saudagar dengan nama itu di Mathura yang telah kehilangan isterinya iaitu Luddi Devi 9 tahun sebelumnya, 10 hari selepas melahirkan seorang anak lelaki. Kedarnath mengembara ke Delhi, berpura-pura menjadi saudagarnya sendiri, tetapi Shanti Devi segera mengenali dia dan anak Luddi Devi, memandangkan dia mengetahui beberapa butiran kehidupan Kedarnath bersama isterinya. Dia tidak lama kemudian yakin bahawa Shanti Devi sememangnya penjemaan semula Luddi Devi. When Kedarnath came to Delhi, and there were a lot of people very curious to know whether Shanti had been talking all nonsense or there is truth in it. But when in the morning, Kedarnath very openly and clearly stated that I am 100% convinced she is Lugdi. Kes itu mendapat perhatian Mahatma Gandhi yang menubuhkan Suruhanjaya untuk menyiasat. Suruhanjaya itu mengembara bersama Shanti Devi ke Mathura. Tiba pada 15 November 1935. Di sana, dia mengenali beberapa ahli keluarga termasuk Datuk Luddi Devi. Dia mendapat tahu bahawa Kedarnath telah mengabaikannya beberapa janji yang telah dibuatnya kepada Luddi Devi sebelum kematiannya. Dia kemudian pulang ke rumah bersama ibu bapanya. Laporan Suruhanjaya itu yang diterbitkan pada 1936 menyimpulkan bahawa Shanti Devi sememangnya penjemaan semula Luddi Devi. By 1935, Shanti's story was a national sensation, and Gandhi appointed a commission to investigate her claims. A team of politicians, scientists and journalists took Shanti to Mathura. Their aim was to test the 9-year-old's knowledge of the town and people. Dua laporan lanjut telah ditulis pada masa itu. Laporan oleh Balchat Nahata telah diterbitkan sebagai buku kecil Hindi dengan nama Punarjanma Ki Paya Lochana. Beliau menyatakan bahawa apa sahaja bahan yang telah datang sebelum kita tidak menjamin kita untuk membuat kesimpulan bahawa Shanti Devi mempunyai ingatan kehidupan dahulu atau bahawa kes ini mempunyai penjemaan semula.
hujah ini telah dipertikaikan oleh Indra Sen, seorang penganut Sri Aurobindo dalam artikel kemudiannya. 9-year-old Shanti met 10-year-old Navneet, the son she died giving birth to. Mother and son meet for the first time. They pointed at me and asked Shanti Devi, "Who is that?" And she said, "That is my son." "How did you recognize him?" She said, "My soul has recognized his soul." And she began to cry. Shanti Devi tidak berkahwin. Dia menceritakan kisahnya sekali lagi pada penghujung tahun 1950-an dan sekali lagi pada tahun 1986 apabila dia ditemu bual oleh Ian Stevenson dan K.S. Rawat. Dalam temu bual ini, dia juga menceritakan pengalaman hampir kematiannya apabila Dutki Devi meninggal dunia. K.S. Rawat meneruskan siasatannya pada tahun 1987 dan temu bual terakhir berlaku hanya 4 hari sebelum kematiannya pada 27 Disember 1987. Seorang pengarang Sweden yang telah melawatnya 2 kali menerbitkan buku tentang kes itu pada tahun 1994. Terjemahan bahasa Inggeris muncul pada tahun 1998. For the Commission, this was final proof. Their report concluded that if science and religion could meet on a common ground together, they could unlock the miracle of reincarnation. The case is of worldwide importance with direct effect on mankind. We ask all scientists to help us find a conclusion.